Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, ini adalah komponen yang kamu akan jumpa untuk ke depan ni. Okey, kat depan ni adalah DC power supply. Okey, so yang kat depan ni, yang saya tunjuk merah hitam ni adalah kabel lah. Kabel kita untuk akan guna sebagai dia punya penyambung lah daripada power supply kepada circuit. Okey, so kalau kamu tengok, okey saya buat adjustment sikit. Okey, so kalau kamu tengok kita ada di situ ada beberapa channel, channel 1, channel 2, channel 3 Okey, so saya pilih kabel yang ada ni. Okey, so saya cucuk lah. Kamu tengok ada current, voltage. Okey, channel 2, channel 1, channel 3. Alright. Okey, kalau kamu tengok channel 3, kat situ dia tunjuk 5 volt. Okey. So, untuk yang channel 3 ni sebenarnya dia fix 5 volt. So, maksudnya kamu tak perlu pun nak adjust dia punya voltage. Ya. Okey, so kalau kita tengok, okey, kabel ni, okey, kalau saya tunjukkan kamu, okey, warna merah dan warna hitam lah. Okey, ni saya tekan button on. Okey. Untuk permulaan, kita make sure semua kita punya knob ni dalam keadaan minima. Dan kita tekan button output lah. Okey. So, kita laraskan current. Okey, untuk bagi voltage tu naik. Okey, tapi kalau kamu tengok, okey, bila dia semua minima, okey, dia akan jadi merah lah kat situ. Channel tu untuk channel 2, channel 1 untuk channel 1. Okey, kalau kita tutup, kalau kamu perasan kat situ tadi, dia jadi overload lah, jadi warna merah. Okey, so ni saya pindah untuk channel 1. Kita tengok pula channel 1. Okey, so channel 1. Okey, situ adalah channel 1. Okey, kita laraskan naikkan current dia. Nampak tak dia berubah jadi warna hijau? Okey, barulah kita naikkan dia punya voltage. So, naiklah voltage kepada berapa yang kamu perlukan. Alright. So, kita rujuk ke atas ni. Okey, kita rujuk dekat dia punya screen tu. Okey, kalau kita tengok kat channel tu, tak ada apa-apa perubahan sebab kita tak buat apa-apa. Okey, saya offkan semula. Okey, kita tengok ke channel tu pula. Okey. Okey, saya tekan button on. Okey. So, kita tengok. Okey, saya laraskan sikit supaya dia jadi hijau kat current. Okey, voltage baru kita naikkan. Okey, nampak tak? Okey, tapi kalau saya tak ubah apa-apa, current tu masih duduk minima. Okey, awak nampak warna merah. Tak ada bacaan pun boleh naik untuk voltage. Okey. Bila once kita tutup, kita punya LED yang saya tunjukkan tadi tu, dia warna merah lah kat situ. Okey, so memandangkan kamu buat lab ni adalah untuk intro, kita just pakai 5 volt, kamu gunalah channel 3. Okey. Dan seterusnya kita akan tengok adalah breadboard lah. Okey, kat sini ada 2 jenis breadboard lah. Satu yang baru, kalau kamu tengok yang atas tu yang baru. Okey. Yang bawah tu adalah yang, yang atas tu ada yang lama, yang bawah tu adalah yang baru lah. Okey. So, kalau kamu tengok, setiap ni dia ada lubang-lubang dia. Okey, nampak tak? Okey, so tu ada dia punya difference sikit yang atas dengan yang bawah. Okey, kalau kita tengok yang bawah tu, dia ada line biru dengan merah. Dia ada line biru dengan merah. Okey, so kalau kamu tengok dekat dalam lab module, untuk setiap lubang-lubang ni, okey, setiap kita kata hole dia ni, dia ada apa? Dia ada metal lah. Okey, di bawah tu ada metal. Okey, kita rujuk kat sini. Okey, so nampak tak? Alright. So, apa-apa kita tengok kat sini lah. Okey, kalau kita tengok ada 4 kolom Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. So, kalau kamu tengok ini vertical. Okey. Horizontal dan vertical. Okey, kolom pertama dan kolom keempat adalah horizontal. Manakala kolom kedua dengan ketiga adalah vertical. Dia punya cara macam mana arus tu akan mengalir. Okey, so saya tunjuk sikit. Okey, untuk setiap lubang ni, okey,
Untuk setiap lubang ni dia ada connection. Okey. So kalau kamu tengok, okey, dia tengah-tengah tu ada nama dia drain lah. Okey, yang mana dia macam menghentikan penyambungan metal daripada kolom 2 ke kolom 3. Okey, yang mana kalau kamu tengok sama. Yang atas pun sama. Antara 1, 2, 3 dan 4 kolom ni, bahagian ni, part 1, 2, 3, 4. Okey, itu tidak ada penyambungan metal. Alright. So kalau kamu tengok yang ini, okey, berbeza dengan yang baru ni, dia straight line. Okey, ni straight line. Alright. So yang ini beza dia, yang baru semua sampai ke hujung, dia bersambung. Tetapi untuk breadboard yang lama, kita ada drain di tempat yang saya tunjuk tadi itulah. Okey, next kita tengok adalah switch lah. Okey, switch ni antara kamu akan jumpa. Okey, nampak tak? Yang saya pegang ni dengan gambar sama kan? Alright. So, kita tengok ada 3 pin kat situ. Okey. Input di tengah, kiri dan kanan adalah 0 dan 5 volt. Okey. Dikenali juga sebagai ground untuk 0, manakala 5 volt adalah sebagai VCC. Okey. So kalau kamu tengok dia, kita boleh turn kepada left and right. Okey, dua side je lah. Okey, ini adalah LED. Okey, LED kalau kamu tengok. Okey, LED ada dua kaki. Dua kaki dan ada polariti. Okey, ada polariti lah. So kaki panjang dan kaki pendek. Okey, so anode. Okey, A untuk anode, K untuk cathode. Okey. So kita tengok secara close up. Okey, kat dalam tu okey, ada satu bahan nama dia flag lah. Okey. Kita tengok. Okey, flag ni akan connect dengan cathode. Okey, nama pun cathode. Cathode adalah kaki yang pendek lah. Alright. Kalau yang satu lagi tu akan connect pada kaki yang panjang. Okey. So, seterusnya adalah resistor. Okey, resistor ni kamu kena tahu macam mana nak baca. Alright. So, kat sini saya tunjuk resistor yang saya ada. Okey. Jadi, kita kena bacalah berdasarkan color band. Okey, color code ada diberikan dalam lab module. Okey, tapi kalau boleh hafal lah. Okey. So, antara cara lain yang kita boleh guna untuk baca color code adalah menggunakan multimeter. Okey, seterusnya kita tengok kepada komponen yang seterusnya ni adalah macam mana cara kita nak tahu switch kita tu berfungsi ataupun tidak. Okey. So, kita ada 3 input, 3 pin. Okey, awak tengok pin kita, saya mark mengikut pin yang terlibat. Okey, yang mana ground kepada warna hitam. Okey, ground atau 0 volt. 5 volt uh, adalah VCC kepada warna merah. Okey, dan input saya letak di tengah-tengah lah. Okey, so awak nampak Okey, make sure condition dia adalah seperti berikut. Okey, nampak kan? Okey, kolom ataupun okey, ini adalah yang saya katakan tadi. Okey. So kalau awak tengok cara macam mana kita nak cucuk ke dalam breadboard adalah secara vertikal untuk kolom 2 dan 3, manakala untuk 1 dan 4 adalah secara horizontal. Okey, awak nampak kan? Okey, nampak tak? Okey, tu dia vertikal. Satu line, dalam satu line. Okey, satu line menegak. Okey, manakala yang VCC dan ground tu kita letak dalam vertikal lah. As long as dia duduk kat mana tu, kita boleh letak dia. Alright. Okey, so ni saya letak LED. Okey, LED kita kena tahu polariti dia lah. Okey. So, nampak tak? Okey, kaki anode, kaki cathode. Okey. Cathode akan sentiasa connect dengan ground. Okey, so make sure anda letak dengan betul dia punya polariti lah. Okey, nampak So, kalau kamu tengok semua dalam kedudukan yang bersambung. Okey, semua kedudukan bersambung. Alright, nampak tak tu? Kita cucuk dia secara vertikal, secara satu line. Okey, sebaris Right.
So yang ground kita connect kepada ground. Awak boleh cucuk kat mana saja as long as dia sebaris. Okey. Alright. So sekarang kita boleh check switch. Okey, saya onkan dulu. Okey, jangan lupa sambung. Okey. VCC kepada VCC lah, kepada 5 volt. Alright. Manakala ground kita akan sambung kepada 0 volt lah. Right. Tengok kabel tu saya differencekan dia melalui color lah. Merah dan hitam. Alright. So saya tekan on. Okay. Saya tekan on. Okay, awak nampak pergerakan. Okay. Nampak switch kamu bergerak. Okay, nampak dia turn ke sebelah ground. Okay, apabila dia kamu turn kamu punya switch ke sebelah ground, kamu dapat value dia, LED menyala. LED bagi value high ataupun sama dengan 1. So that means pada ketika ini switch kamu adalah 1. Okay. So make sure kena tahu lah, kena ingat lah mana kamu punya nilai 1, mana nilai 0. Okay. Bila saya turn kepada VCC, dia jadi 0. Okay. So kita kena tahu di mana nilai switch kita ketika 0 ataupun 1. Okay. So kadang-kadang kita nampak dia sekejap menyala, sekejap tak menyala ni, kita kena recheck balik lah. Mungkin kita punya jumper tu tak lekat lah, tak cucuk rapat ke dalam sampai ke metal dalam breadboard tu menyebabkan kita tak boleh menyala lah. Okay, so awak boleh play around dengan awak punya switch. Tengok dia on off lah. Alright. Okay. Komponen yang seterusnya adalah fixed logic IC. Okay. Fixed logic IC ni adalah gate IC lah. Okay, gate IC ni kita memang akan jumpa sentiasa apabila kita buat lab nanti. Alright. Okay, kalau kamu perhatikan, okay, untuk setiap atas dia tu ada tulisan lah. Okay, ada tulisan yang melabelkan nama-nama gate tersebut. Okay. So, kalau kamu tengok. Okay. So, kalau tu, okay, nampak tak? Okay, ada kan nama kat situ kan? Alright. Okay. So, nama-nama nombor-nombor tersebut menggambarkan, okay, melambangkan gate-gate tersebut lah. Okay, kat sini saya ambil gate N, gate NOT dan juga gate NAND. Okay, salah satu tu ada gate NAND lah. Alright. Okay, nampak tak ada dia punya siri-siri dia lah. Okay, ini yang saya tunjuk ni adalah datasheet. Okay, datasheet ni kita kena refer dengan kita punya IC. Okay, IC kita nak tahu kita kena rujuk dekat datasheet. Okay, datasheet ni macam kita kata pengenalan untuk setiap IC lah. Okay, macam mana dia beroperasi. Okay, macam mana dia punya function dia. Apa dia punya source power yang akan digunakan untuk onkan dia punya function, ya. Alright. So yang ini adalah gate NAND. Alright. Okay, setiap ni semua ada dia punya label, ada dia punya number siri lah. Okay. So kalau kamu tengok, okay, tu gate tersebut seperti ini. Okay, untuk setiap IC gate ni, kalau kamu perasan, okay, kalau kamu tengok dia, okey, kita ada pin-pin dia yang tersendiri. Okey, nampak tak kat situ ada sebanyak 14 pin. Okey, yang merujuk kepada pin-pin, kaki pin kat situ. Alright. Okey, ini saya tanda kalau kamu tengok dekat bahagian atas, okey, bahagian atas IC kita ada, okey, macam hemisfera lah, macam circle, macam tu, macam half circle, okey. Okey, tu sebagai merujuk kita punya top view. Okay, top view. Okay, sama juga untuk gate NOT dan juga gate N. Okay, yang ni pun ada juga. Semua gate ada dia punya curve ataupun kita ada kata half circle lah kat situ. Kita tandakan dia. Okay, supaya kalau tu, supaya kamu tak confuse lah. Okay, ini penting supaya kamu tahu kaki dia tu allocate kat mana. Okay. Right. So kat sini kalau kamu tengok, once kita dah tanda, kita boleh identify mana dia VCC dan sebagainya. Okay, so sekarang kita akan tengok macam mana kita nak construct gate N. Okay.
So, first sekali apa yang perlu kita lakukan, kita dapatkan datasheet dan kita tengok siri nombor yang sama. Okey, betul tak? Okey, jangan salah Kalau salah, operation pun salah, output salah. Okey, dia adalah two input. Okey, two input. Okey. So sekarang kita plug in ataupun kita letak dekat breadboard. Okey. Cara dia macam ni lah. Okey. Make sure. Kalau kita nak buka, kita pakai test pen ataupun kalau tak ada, paling kurang pakai pen lah. Supaya mudah lah. Okey. Okey. As usual, VCC di atas dan ground di bawah. Okey. So saya akan rujuk circuit yang ada dalam lab module. Okey. So kita tengok kita ada resistor. Alright. So saya pilih kat sini, saya pilih gate yang ini. Okey. Okey, nampak saya label? Okey. So saya pilih gate yang tersebut. Input 1 dan 2, output adalah 3. Okey, make sure pin input daripada switch kita cucuk di salah satu daripada tu. Okey, yang ini kita masukkan kepada VCC dan satu lagi kepada ground. Okey. So ini kita namakan dia sebagai switch A. Okey, dan satu lagi adalah switch B. Kita perlu gunakan dua switch sebab dia adalah ada dua input A dan B. Okey, satu kita namakan A, satu kita namakan B. Kalau boleh minta kamu bawa tagging lah untuk label yang mana switch A, yang mana switch B supaya tak confuse. Okey. So kamu tengok saya dah plug in. Alright. So saya dah cucuk. Make sure ikut dia punya pin. Okay, so bila kita dah buat, saya selalu tanda lah. Alright. So next adalah output. Okay, output akan connect dengan resistor. Okay, output kita tengok kat mana? Output adalah pin number 3. Okay, pin number 3. So sekarang saya akan ambil resistor. Okay, awak nampak saya cucukkan dia sebaris atau inline. Okay, ataupun secara vertikal dengan pin 3 disebut. Okay, so saya mark yang mana saya dah buat. Resistor. Okay, selesai. Seterusnya adalah diode. Okay, LED. LED. Okay, make sure anode dan cathode. Okay. So, cathode akan sentiasa kepada ground. So, sepatutnya penyambungan anode akan connect kepada resistor. Okay. So, kamu tengok kedudukan semua dalam inline. Kena inline supaya nak berlaku pengaliran arus. Kalau kamu tak inline, arus tak boleh mengalir. Okey, next apa yang kita perlukan adalah daripada LED kepada ground. Okey. So sekarang ambil jumper. Ambil jumper, cucuk daripada kaki LED cathode kepada ground. Okey, ni awak boleh cucuk sebaris dengan ground ataupun 0 volt. Okey, make sure kena cucuk seperti berikut. Alright. So sekarang jangan lupa kita ada VCC dan ground. Kena letak. Kalau awak tak letak VCC dan ground tu, nanti awak punya IC tak boleh nak keluar output. Okey, sebab kita perlukan value untuk, kita perlukan source untuk hidupkan, untuk functionkan awak punya IC. Okey, so awak nampak saya cucuk je daripada VCC kepada komponen-komponen tersebut lah. Alright, so semua dah connect. Alright. Okay, so sekarang VCC dan ground dah selesai. Okay, saya guna yang ini. Alright, saya guna yang ini maksudnya satu gate daripada IC N awak telah digunakan. Okay, so saya on power. Saya nak tengok apa yang berlaku. Ingat semula. Okay, nampak? Okay, saya kena buat macam tu lah. Alright, supaya kita tahu kita punya switch nak turn ke mana. Kepada VCC atau kepada ground. Alright. Okay. So, saya turnkan kepada ground. Turn kepada VCC. Alright. Okay. So, sekarang nampak apa yang berlaku. Ini adalah turn kepada ground. Kita tahu tadi turn kepada ground, dia beri bacaan switch 1-1. Kalau turn kepada VCC adalah kosong. Okay. So, saya tulis kat sini. Okay, hari tu kita dah ajar sikit tentang truth table. Okay, kita dah ajar sikit tentang truth table. Kita buat truth table kat bawah ni. Truth table mesti ada input, output.
Okey, kita labelkan dia. Input A, B, manakala output, saya namakan apa output kat situ. Okey, terpulang pada kamu nak namakan apa. Okey, so saya tekan A dan B. A sama dengan kosong, B sama dengan kosong. Okey, sebab dia turn kepada VCC, so dia kosong, kosong. Okey, output kita labelkan dia sebagai Y. Okey, output kosong. Ini gate N Okey, so saya bagi A 1. Okey, A 1. Okey, B kosong. Okey, so output ada tak? Tak ada. Okey, LED masih lagi kosong. Alright. So, kita tukar pula. Okey, A kosong, B. Okey, B 1. Okey. So, tak ada value juga. Okey, tak ada output yang terhasil. Output 0 volt. So, kita tulis bacaan kat situ. Okey, sekarang kita ubah A jadi 1. Kita turnkan dia. So, B kita remain 1. Okey, nampak tak apa yang berlaku? Okey. So, sekarang awak punya output adalah 1. Okey. So, proof lah awak punya operation untuk gate AND seperti yang ada dalam theoretical truth table. Okey, kita tahulah all input untuk gate AND. Okey, high barulah output high. Okey, sekarang saya tunjuk selain daripada menggunakan switch, kita juga boleh gunakan directly jumper. Okey, untuk represent switch. Okey, sebagai contoh, okey. Hijau saya buat hijau ni untuk A. Okey, switch A, manakala kuning ni untuk switch B. Alright. Okay, so make sure kena betul lah yang mana hijau, yang mana kuning tu cucuk dekat input dia. So, input adalah pin 1 A, hijau kepada A. Okay, make sure inline. Okay, make sure semuanya tidak tercabut. Cucuk balik bagi rapat supaya arus boleh mengalir. Okay, dan B pula adalah kuning. Okay, so nampak Alright, so saya tunjuklah. Okay, saya represent kalau kosong-kosong. Okay, kosong-kosong apa berlaku? Kita cucukkan saja kepada ground. Sebab ground represent 0 volt. Okay, nampak tak? Semua kosong. Alright, LED tak menyala lah. Alright, so saya ubah the next tu. Okay, hijau kepada 1. Okay, still juga tak menyala. Okay. Okay, so sekarang ni kita ubah yang B pula. Okay, kita pergi A kepada kosong, B kepada 1. Okay, B kuning, hijau, A kosong. Alright. Okay. So, kalau kita perhatikan sebenarnya, okay, sekejap. Kita buat dulu. Okay, kita pindahkan kepada 1. Hijau, semua ni all 1. Okay, kalau kita rasa tak dapat output apa semua, kita tolong tekan-tekan sikit lah. Okay, nampak tak? So, kadang-kadang tak lekat. Alright. Okay. Okay, saya tunjukkan untuk ini satu lagi contoh untuk gate NOT. Okay, yang mana saya dah plug in siap-siap. Okay, ini adalah NOT punya gate lah, IC lah. Alright. So, kat situ saya tulis siap-siap untuk truth table, nak proof, nak verify betul ke operation dia adalah NOT. Alright. So, okay, ni saya cabut dulu. Alright. Okay. So, 0 dan 1. Okay, yang ini input kita letak 1. Sorry, input adalah 1. So, nampak saya pilih select yang sini, input pada pin 1. Okay. Output pada pin 2. Okay, pin 2 tu saya directly connect kepada resistor. Okay. Ni circuit ni ada dalam lab module lah. Alright. So, bila bacaan A sama dengan 0, Y sama dengan 1. Okay. Bila A sama dengan 1, Y sama dengan 0. Okey, dia invert. Nampak tak operasi dia? Invert. Okey, dia opposite. Okey, output dia akan dapat opposite daripada input lah kalau untuk invert. Alright. Okey.
Untuk switch dia berbeza sedikit daripada jumper. Okey, kalau tadi jumper dia directly baca. Kalau kita cucuk dekat VCC dia akan baca satu lah. Tapi untuk switch tadi kita dah check kan. Kalau kita turn kepada VCC kita akan dapat nilai kosong. Sorry, input lah. Okey, kalau kita turn kepada VCC input akan kosong. Okey, ni saya onkan saya punya output power supply. Okey, kosong. Okey, ini satu. Okey. Bila A sama dengan 1, output kita tak ada lah, output 0. Alright? Okey, bila input sama dengan kosong, A sama dengan kosong, okey. Ini A sama dengan 1, kosong. Alright? Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih.